Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semua. Hari ni Rabu 18 Ogos. Okey, PDPR Matematik diteruskan, masih lagi dalam tajuk ruang. Okey, salah satu yang perlu kita tahu dalam tajuk ruang ialah perimeter. Jadi hari ini kita akan teruskan ulang semula perimeter dengan kita akan melihat soalan-soalan penyelesaian masalah berkaitan dengan perimeter. Baik, jadi hari ini kita akan menggunakan merujuk buku kerja Sasbadi. Okey, baik, catatkan muka surat soalan-soalan ini. Okey, soalan-soalan ini juga telah saya nyatakan dalam pesanan WhatsApp. Okey, kita ada soalan dari muka surat 70, 72, 74, 77 dan 110. Okey, jadi ada 6 soalan yang akan kita selesaikan pada hari ini. Okey, untuk soalan pertama dari muka surat 70, soalan nombor 1. Rajah menunjukkan dua bentuk P dan Q yang terdiri daripada dua segi empat tepat. Okey, P dan Q. Kedua-dua segi empat tepat ni sama besar. Segi empat tepat yang sama besar. Okey, hitung perimeter dalam cm bentuk Q. Okey, dia nak perimeter dalam cm bentuk Q yang ni. Okey, jadi kita perlu tahu perimeter tu apa. Perimeter ialah hasil tambah setiap sisi keliling. Hasil tambah setiap sisi keliling. Jadi ukuran setiap sisi untuk rajah Q perlu kita tahu. Macam mana kita nak tahu? Dari berpandukan daripada rajah P kat sini. Okey, disebabkan kedua-dua segi empat tepat ni sama saiz. Jadi jika dua sisi ni bersambung panjang 6, satu sisi kat sini panjang dia 3. Okey, bermakna di sini panjangnya 3. Okey, 3 tu daripada hujung kiri ni sampai sini. Okey, untuk panjang yang seterusnya kat sini sampai sini, berapa panjang ni? Okey, kita tengok pada rajah P, dia sama panjang dengan itu 10. Okey, sini berapa? 3. Sini sampai sini bertentang 10. Okey, di sini yang ni tak mau. Yang ni kita tak mau. Kita hanya nak sampai sini hingga situ. Okey, jadi panjang sisi ini berapa? Okey, sisi yang kita tak nak ni panjangnya berapa? Yang kita tak nak ni panjang ni 3. 3 yang kita tak mau. Seluruhnya 10. Jadi 10 tolak 3. Sisi sini ialah 10 tolak 3. Okey. Sisi di atas ni sama bertentang. Ni bertentang. Jadi 3. Dan ini ialah 10. Jadi cari perimeter untuk rajah Q ini. Untuk rajah Q, perimeter yang sisi yang perlu dikira ialah sisi yang saya tandakan right ni. Yang saya tandakan right. Okey, apa dia? 10, 3, 10, 3, 10, ini dan itu. Okey, jadi kamu tambahkan sisi-sisi tersebut untuk mendapatkan perimeter bentuk Q. Okey, seterusnya soalan dari muka surat 72. Rajah menunjukkan segi empat sama ABFG, segi empat sama. Okey, di situ kita kena beri segi empat sama ABFG ni. Ini sama panjang. Ini sama panjang. Dan segi empat tepat CDEF. CDEF ini segi empat tepat. Okey, yang dilukis oleh Siti. Dia melorek sebahagian daripada segi empat tepat CDEF. Okey, dia lorek bahagian ni. Okey, soalan. Diberi perimeter kawasan berlorek. Ni, perimeter kawasan ini. Perimeter dia ialah 15 cm. Hitung perimeter dalam cm kawasan yang tidak berlorek. Bagi seluruh rajah itu yang tak berlorek. Okey. Jadi bermakna sisi kawasan tidak berlorek. Semua sisi kawasan tidak berlorek kamu perlu tahu panjang dia. Sisi kawasan tidak berlorek yang kamu perlu tahu panjangnya ialah sisi AB. Kamu kena kira
CCAG, CCGF, CCFE, ini tak mau. Okey, kawasan berlorek tak mau. Dia nak yang tak berlorek. Jadi dia nak sisi ini. Sisi yang bengkok ni. Ini berapa? Okey. CCCD, CCCB. Okey, yang saya bulat-bulatkan tu kamu perlu cari panjang sisi ni. Okey, CCCF ni perlu ke tidak untuk menentukan perimeter kawasan tak berlorek? CF tak perlu. CF ni tak nak. Daripada ni sampai sini tak mau. Okey, ini nak. Yang bengkok ni. Okey, macam mana kita nak tahu yang bengkok ni dengan menggunakan maklumat perimeter kawasan berlorek tadi. Okey, kawasan berlorek perimeter dia 15. Okey, kena tahu sisi ni berapa. Sisi lurus di sini bertentang dengan ini yang saya pangkah. Okey, yang pangkah ini jika sambung sampai ke B, panjangnya 8. Mana kita tahu 8 sebab dia bertentang dengan sisi AG. Seluruh ni 8 tolak 2. Okey, di sini 8 tolak 2 sama dengan 6. Bermakna 6 cm sama panjang dengan ini DE, 6 cm. Okey, 6 cm. Jadi bila kita dah tahu sisi DE, kita boleh tahu sisi yang bengkok ni dengan cara ni, perimeter seluruh kawasan berlorek 15. 15 ni maknanya 6 dan yang bengkok ni kamu tambah. Untuk dapat perimeter DE bengkok ni, perimeter pula. Untuk dapat panjang garisan bengkok ni, yang hitam sini, okey, panjang dia ni, kamu ambil perimeter kawasan berlorek 15, tolakkan dengan yang lurus ni 6. Kamu akan dapat ni. Okey, kamu akan dapat panjang garisan yang bengkok ni. Jadi bila dapat panjang kawasan yang garisan bengkok, kamu boleh dapatkan perimeter kawasan tidak berlorek. Jadi cuba buat soalan ni. Yang lain yang lurus senang je. Lurus senang untuk kita kira. Ini 8, ini 8. Ini bertentang dengan ni. Ni 7. Yang ni, yang bintang ni. Okey, kita guna cara yang saya dah ajar tadi. Okey, dan dapatkan perimeter kawasan tidak berlorek tersebut. Okey, seterusnya soalan dari muka surat 74 nombor 10. Rajah di bawah menunjukkan sebuah segi 4 tepat P. Okey, P ni segi 4 tepat dan sebuah heksagon sekata Q. Heksagon sekata maknanya panjang sisi heksagon ini sama semua, 6 cm semua ni. Okey, kedua-dua bentuk itu mempunyai perimeter yang sama. Maksudnya perimeter P ni sama dengan perimeter Q. Okey, hitung panjang. Dia nak panjang dalam cm segi 4 tepat P. Dia nak panjang segi 4 tepat P. Ni berapa? Panjang dia berapa? Okey, dengan kita guna maklumat perimeter kedua-dua bentuk ini sama. Okey, kita boleh kira perimeter Q dahulu. Perimeter Q sama dengan, okey, dia ialah heksagon sekata. Maknanya setiap sisi dia 6, panjang setiap sisi 6, sama panjang setiap sisi. Okey, heksagon ada 6 sisi, setiap sisinya bernilai 6. Perimeter dia 6 tu ditambah 6 kali, 6 tambah 6 tambah 6 tambah 6 atau 6 kali 6. 6 kali 6 berapa? 6 kali 6 sama dengan, kamu dapatkan berapa? Okey, perimeter dia sama dengan P. Perimeter Q sama dengan P. Okey, perimeter P hasil tambah setiap sisi. Jadi, kamu kat sini dah tahu 4. Tolakkan perimeter yang kamu dapat tadi kat sini sama dengan perimeter dia. Okey, tolakkan 4 dan 4. Kamu dapat panjang 2 sisi ni. Lepas tu hasil tolak itu kamu bahagi 2. Sebab nak tahu panjang satu sisi ni saja. Hasil tolak tu kamu bahagi 2 untuk dapat panjang satu sisi yang ni saja. Okey, cuba buat dapatkan jawapan dia. Okey, saya sambung dalam video seterusnya.